أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن جاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا منك فهما وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat dipertemukan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, dapat kita melakukan solat maghrib secara berjamaah, diizinkan Allah, diberikan kita nikmat iman Islam, sihat dan kelapangan waktu, sehingga kita dapat hadir dalam majlis ilmu Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, menggerakkan hati kita untuk sama-sama duduk dalam majlis zikrullah. Mudah-mudahan Allah memelihara iman kita, yang memberikan segala kebaikan pada kita dengan sebab faham kita dalam agama, memberikan kita kelapangan, kita yang diuji dengan kesempitan, yang diberikan kita kesihatan dalam ketaatan, yang bagi kita yang diuji dengan sakit, yang bagi kita yang diuji dengan kesulitan dan seumpamanya. Yang mudah-mudahan dengan barakah hadir dalam majlis ilmu, Allah memberikan segala rahmat dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya-Allah kita menyambung pengajian kitab Fiqh Manhaji li Mazhab Syafi'i, membicarakan berkaitan dengan bab perkahwinan, munakahat, iaitu pada bab rukun-rukun nikah. Kita telah bahaskan berkaitan dengan rukun yang pertama suami, yang kedua isteri, dan yang ketiga wali. InsyaAllah malam ini sama-sama kita melihat rukun yang keempat dalam akad perkahwinan, iaitu dua orang saksi. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita menyebut perkataan saksi, ini merupakan suatu daripada
perkara yang penting dalam mana-mana akad dalam Islam. Bila sebut perkataan saksi, biasa kita jumpa dalam urusan kita bermuamalah dengan manusia yang memerlukan ikatan, yang memerlukan perjanjian, maka ada padanya saksi. Orang beli tanah ada saksi, orang buat apa-apa pinjaman, nak beli rumah, nak beli kereta, pinjaman, pelajaran, ada saksi. Kita bermuamalah, beli barang pun kena saksi. Kalau perkara yang memungkinkan berlaku pertelingkahan akan datang, ataupun cara moden hari ni, mati stamp dan seumpamanya, semua memerlukan saksi. Apatah lagi dalam hukum hakam dalam Islam, nak mensabitkan kes zina, dia memerlukan saksi. Nak mensabitkan perbuatan mencuri dan seumpamanya, nak mensabitkan ataupun nak menetapkan suatu hukum akad berkaitan dengan perkahwinan lebih-lebih lagi. Sebab apa? Sebab akad perkahwinan dan akad-akad lain mesti disyaratkan ada padanya redha, ijab dan juga qabul. Maka dalam bab perkahwinan begitu juga. Dan hakikatnya hidup kita ni pun tak lari daripada kita disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni saya dekat depan ni disaksikan oleh tuan-tuan. Kita disaksikan sama-sama oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, yang pasti tak ada bohong, bukan macam manusia yang menyaksikan. Hari ni manusia boleh bersaksi dengan sumpah ataupun saksi yang palsu, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala, daripada malaikat-malaikat Allah Raqib Atid yang mencatat amal baik amal buruk kita, maka inilah hakikat sebenar-benar penyaksian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam konteks akad perkahwinan, sebab itu kita memahami bahawa kalau akad perkahwinan itu tanpa ada saksi yang adil, maka perkahwinan itu tidak sah. Kita tengok dalam kitab ini, akad perkahwinan adalah sama dengan akad yang lain yang disyaratkan redha, ijab dan qabul. Dalam mazhab Syafi'i ini mesti, hatta kita beli barang pun tuan-tuan, mesti ada akad, ijab dan qabul. Aku beli, aku jual, dan saling redha meredai. Kalau tak ada tiga ini, akad perjanjian ataupun jual beli kita, ataupun apa-apa akad yang kita lakukan, dia tidak sah. Setidak-tidaknya ada perkataan redha. Dan redha ni dibuktikan dengan adanya lafaz ijab dan qabul. Bagaimanapun Islam memberikan akad perkahwinan ini penuh penghormatan dan kemuliaan. Tak boleh kalau akad jual beli, kita redha, kita senyap tu makna kita redha. Kita jual beli online pun macam tu. Kita beli air dengan mesin pun, kita masuk RM2, kita nak air 100 plus contoh, kita tak ucap pun aku beli, aku jual. Sebab apa? Kita dapat tu, kita redha. Ini tak ada bangkitan kemudian. Bila kita dah ambil, kita menunjukkan kita redha. Tapi dalam akad, akad yang lebih besar, khususnya akad yang berkaitan dengan hukum hakam dalam Islam, dia memerlukan saksi. Akad nak sabitkan zina, tak cukup dengan saksi kamera, tak cukup dengan saksi CCTV. Sebab apa? Islam memandang penyaksian ni satu yang besar, yang penting. Dia akan melibatkan maruah dan seumpamanya. Lebih-lebih lagi zaman hari ni, banyak saksi-saksi dusta yang boleh menyebabkan maruah seseorang itu tercemar. Tak buat, boleh menyebabkan orang pandang dia buat. Hari ni, zaman hari ni, zaman media sosial hari ni. Tak ada zaman dulu. Menuduh orang zina dan seumpamanya, menjadi saksi-saksi palsu, dalam arti kata saksi-saksi yang fasik. Maka Allah tak terima penyaksian dia sampai bila-bila. Sebab tu lebih-lebih lagi dalam bab hukum hakam, bab pernikahan, saksi ni untuk memenuhi penghormatan dan kemuliaan dalam sebuah perkahwinan. So Islam wajib letakkan saksi yang bersifat keagamaan dan pengabdian kepada Allah. Ini kita yakin bahawa hukum hakam yang Islam wajibkan saksi ini, tujuan dia nak menjadikan suatu perkara itu mulia di sisi Allah dan dikira ibadah. Perkahwinan adanya saksi.
Kerana apa? Ia merupakan bentuk pengabdian kepada Allah dan dikira ibadah. Oleh itu mereka yang melangkah ke alam perkahwinan dianggap sebagai ketaatan kepada Allah dan merupakan ibadah yang diberi ganjaran. Sebab itu adanya saksi dalam Islam. Oleh wajibkan pemberian mas kahwin dan nafkah. Dia jadi bukti. Dalam akad nikah sebut berapa, maka itulah kewajipan suami beri nafkah ataupun beri mas kahwin pada seorang isteri. Kemudian yang lebih penting, mensabitkan nasab keturunan. Bukti bahawa dia ni memang sah ikatan perkahwinan dia. Bila ikatan perkahwinan tu sah, dia memberi kesan kepada nasab keturunan anak yang bakal lahir nanti. Begitu juga hak pewarisan harta, tanggungjawab, ketaatan bersama dan seumpamanya. Maka sebab itu dalam Islam, mencari saksi dalam sebuah akad perkahwinan ni suatu perkara yang besar. Jangan dianggap remeh. Dan saksi dalam Islam ada beberapa syarat. Kita tengok. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin wa ma kana ghaira dhalik fahuwa batil. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sah nikah melainkan oleh wali dan dengan adanya dua orang saksi yang adil. Saksi yang adil, lawan adil ni fasik. Pernikahan selain daripada itu adalah batal. Maknanya tidak menggunakan wali yang betul. Kita dah bincang bab wali. Ataupun tidak menggunakan saksi yang adil, dia menggunakan saksi fasik, melakukan dosa-dosa besar dan seumpamanya secara zahir, maka pernikahan tadi terbatal. Maka syarat-syarat saksi dalam Islam yang kita sedia maklum, pertamanya mesti Islam. Jadi saksi ini apatah lagi berkaitan dengan urusan hal ehwal hukum berkaitan orang Islam. Maka orang kafir, orang bukan Islam, dia tak ada hak pada urusan orang Islam. Nak menjadi saksi pun tak boleh, apatah lagi nak mengurus hal pentadbiran, hal ehwal orang Islam. Maka sedikit sebanyak bila dia tak faham tentang Islam, memang dia tak akan mampu nak mengurus Islam kerana pandangan dia terhadap Islam tak jelas. Walaupun dia faham, Islam tak iktiraf. Orang kafir jadi saksi terhadap orang Islam dalam perkara-perkara berkaitan hukum hakam. Tapi kalau saksi aksiden, itu lain cerita. Itu pun kena diambil kira, penyaksiannya adakah penyaksiannya adil dan sempurna. Akad nikah tidak sah jika orang bukan Islam menjadi saksi. Hal ini adalah kerana akad nikah merupakan perkara yang berkaitan dengan agama. Nampak? Adapun hakikatnya seluruh kehidupan kita ni semua berkaitan dengan agama. Maka seluruh kehidupan Nabi dah ajar, Nabi dah beri panduan. Jangan kita anggap nikah perkahwinan je agama. Dapat baby je, buat majlis berkaitan agama, bercukur, akikah dan seumpamanya. Segala urusan kehidupan manusia mesti letak agama dekat depan. Maka selamat kita. Oleh itu saksinya hendaklah orang yang beragama Islam, kerana persaksian orang bukan Islam tidak boleh dipercayai terhadap orang Islam. Ini dalam bab perkahwinan, apatah lagi bab yang lebih besar. Tambahan pula, persaksian adalah kuasa dan orang bukan Islam tidak mempunyai kuasa ke atas orang Islam yang lain. Ini kita kena faham. Bukan saja dalam bab akad nikah perkahwinan, tetapi dalam segala perkara, orang bukan Islam tidak boleh berkuasa menguasai orang Islam.
Kerana apa? Allah sebut dalam Al-Quran, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong, setengahnya yang lain. Maknanya awliya ni penolong ataupun pemimpin ataupun orang yang menguasai antara satu sama lain. Ini syarat dia mesti orang Islam. Maka tak boleh kita biarkan urusan hidup kita ditentukan oleh bukan Islam, ataupun orang yang bersama-sama tidak redha dengan Islam sebagai cara hidup. Kita kiaskanlah dalam urusan kehidupan, dalam urusan kepimpinan, dalam urusan ekonomi, dalam urusan pentadbiran dan seumpamanya. Sebab apa? Kita orang yang belajar, kita orang yang ada ilmu, kita orang hadir dalam majlis kuliah, maka kita kena faham ini yang sepatutnya hidup kita mesti berpandukan syariat. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Apa Allah kata? Dan Allah tidak sesekali, lan ni kalau kita ngaji bahasa Arab, lan ni maknanya takkan sekali-kali. Dia beza dengan la. La ni macam tidak nafikan aja. Lan ni tidak sesekali. Allah tidak sesekali redha, tidak sesekali memberi jalan kepada orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman. Dia takkan mampu nak lawan. Tapi hakikatnya hari ni, kadang-kadang orang beriman, orang Islam sendiri yang beri jalan pada orang kafir nak memusnahkan orang Islam sendiri. Tuan-tuan, tengok filem Mat Kilau baru ni. Saya baru tengok. Budak-budak awal dah tengok. Jamaah surau saya pergi awal lagi. Sanggup pergi Melaka ramai-ramai. Pakcik-pakcik nak tengok Mat Kilau. Semangat Ustaz tengok. Tak apa, jangan kau berpencak dah lah dekat depan dalam surau kan. Ini semangat, bukan sekadar semangat orang Melayu, tetapi bukan semangat bangsa semata-mata, tapi semangat Islam. Sebab tu orang Islam bila dia berpegang dengan Islam yang sebenar, tak ada mana-mana orang lebih lagi kafir dapat menewaskan Islam. Hari ni kita tengok bangsa Arab sendiri pun dah tewas dengan ideologi ataupun pemikiran-pemikiran bukan Islam. Perayaan apa baru ni? Halloween apa tuan-tuan? Kalau kita tengok kan, merayakan apa hari hantu ke apa, kita pun tak tahu. Negara barat buat, dekat Arab pun dah ikut sekali. Tengok, ni berlaku hari ni. Dekat Malaysia pun ada juga. Tengok, betul saya sebut, Sayyidina Umar kata Allah tak memandang mulianya bangsa itu disebabkan bangsanya semata-mata. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Bangsa Arab ni mulia, mana-mana bangsa mulia dengan sebab dia berpegang pada Islam. Hebat mana pun bangsa tu. Tak percaya tanya Adi Putra. Kalau tuan-tuan tengok dalam filem Mat Kilau tu, ujung disebut apa? Saya tengok ujung-ujung tu disebut perkataan bangsa Melayu mesti berpegang dengan Islam. Maka balik pada Islam yang sebenar, maka majulah dia, bukan dunia sahaja, sampai ke akhirat. Sebab tu wajib pertahankan hak agama daripada dibinasakan oleh orang bukan Islam ataupun orang Islam yang bertopengkan Islam, dalam arti kata munafik, wal'iyazubillahi min zalik. Itu syarat saksi yang pertama, mestilah Islam yang benar, yang sahih akidahnya. Supaya apa? Anak kita ni bernikah, nikahnya nikah yang barakah, nikah yang bertepatan dengan syariat. Carilah orang yang kita nampak memang zahirnya dia mengamalkan Islam yang sebenar. Batin ni itu cerita lain. Dalam saksi ni syarat dia adil. Adil ni zahirnya kita nampak dia ni betul, dan hukum orang ramai tengok dia ni bagus. Dia dengan Allah, urusan belakang kita tu kita tak tahu, tu bukan jadi ukuran kita. Tapi biasanya kalau orang yang adil, orang yang baik ni, adil ni maknanya apa? Zahirnya dibuat sesuatu perkara ni memang bertepatan dengan agama. Jaga semayang, jaga aurat, tak terlibat dengan haram, dia jaga agamanya, wara' dan seumpamanya. Biasanya dia tak boleh nak sembunyi. Orang baik ni dia akan terzahir juga kebaikan dia. Tapi kalau orang yang dalam jiwa dia ada sifat-sifat fasik, tak nak tetap akan terzahir kefasikan dia. Walau bagaimanapun kita berhukum, carilah saksi dengan cara yang zahir yang kita mampu cari. Walaupun hakikat sebenar tak dapat kita ketahui kecuali Allah yang Maha mengetahui. Maka syarat yang kedua nak jadi saksi ini mesti lelaki. Tak ada orang perempuan jadi saksi. Hatta dalam bab saksi zina mesti lelaki. Apatah lagi saksi perkahwinan. Akad nikah tidak sah dengan saksi perempuan. Alim macam mana pun dia, hebat macam mana pun dia, tak boleh.
Atau dengan seorang saksi lelaki, boleh. Akad tidak sah dengan saksi perempuan. Atau dengan seorang saksi lelaki dan 2 orang saksi perempuan. Maknanya boleh, tapi tetap mesti ada lelaki juga. Perempuan ni tak boleh sendiri. Mesti dalam bab persaksian mesti orang lelaki. Az-Zuhri rahimahullah berkata, telah berlaku sunnah daripada Rasulullah, persaksian orang perempuan tidak harus dalam perkara hudud, nikah dan juga cerai. Mesti saksian lelaki. Walau mana pun dalam umum, dalam mazhab Syafi'i, dia kata saksi boleh seorang saksi lelaki dan atau 2 orang saksi perempuan, tapi dalam bukan bab pernikahan. Az-Zuhri ialah seorang daripada tabi'in, dan ucapan para tabi'in adalah sama seperti hadis marfu', seperti yang diperakui oleh para ulama. Maknanya tak harus saksi perempuan. Kita ikutlah seperti mana biasa kita buat. Yang ketiga, syarat saksi mestilah berakal. Takkan ramai-ramai kita ambil saksi yang tak sempurna akal. Tidak sah saksi dengan kehadiran saksi yang gila ataupun kanak-kanak. Maknanya akalnya tak sempurna. Kerana akad perkahwinan merupakan kedudukan yang penting. Jika hanya bersaksikan orang gila dan kanak-kanak, perkahwinan akan menjadi perkara yang remeh sahaja. Kemudian yang keempat tadi adil, saya dah sebut. Tidak sah dengan saksi yang zahir fasiknya. Maknanya kena pilih betul-betul. Jangan ambil saksi yang zahir fasiknya. Dari segi kita tak tahu, tu lain cerita. Yang kelima, saksi pernikahan, pendengaran yang baik dan penglihatan yang baik. Penting. Kalau tak kau nikah 10 kali lah jawabnya. Ulang, dia kata kan, dia tak dengar. Ulang, dia kata. Tidak sah akad nikah dengan saksi yang pekak. Atau saksi yang tidur. Sempat lagi dia tidur, orang nak nikah. Dia tak dengar, terperanjat tu, sah. Jangan main-main. Maknanya kita, dalam saksi dia standby tu, nak dengar tu, kita pun kena perhati saksi ni. Takut dia tidur ataupun dia pengsan ke kan. Hal ini disebabkan tujuan persaksian tidak tercapai. Sebab apa? Dia pekak. Sebab apa? Dia terlena. Lama sangat imam dia cerita, dia pun tertidur. Kerana yang hendak disaksikan ialah perkataan melalui pendengaran, maka saksi yang pekak tak boleh. Yang keenam, penglihatan yang baik. Perlu juga. Tidak sah dengan saksi yang buta. Hal ini adalah kerana kata-kata tidak sabit melainkan dengan melihat dan mendengar. Dia tak tahu kata-kata ni keluar daripada mana. Mesti keluar daripada mulut pengantin lelaki. Barulah dia boleh mensabitkan pernikahan. Wallahu alam. Kemudian disebutkan dalam kitab ini penyaksian persetujuan pengantin perempuan. Perlu tak perlu? Biasa juru nikah dia akan tanya dulu pengantin perempuan. Betul ni lelaki kau ni? Tanya lelaki, betul ni perempuannya? Kan tertukar pula. Mana tahu rupa sama. Adik-beradik kembar pula. Contoh. Maka dalam Islam sunat disaksikan persetujuan pengantin perempuan tentang akad nikahnya. Dia boleh tengok. Sunat dia melihat. Kalau tak tengok pun tak apa. Biasa memang dia menghadap lah. Sebab tu ada drama. Lepas tu ada drama kan. Nangis, peluk mak dia, bapak dia. Tak apalah. Harus. Sebab tu sunat. Dengan mendengar keizinan dan persetujuan. Seperti aku bersetuju dengan pernikahan ini. Sunat ditanya dulu. Atau aku mengizinkannya. Hal ini adalah sebagai langkah berhati-hati untuk mengelakkan keengganannya selepas akad nikah. Sebab itu benda sunat ni dalam Islam jangan dianggap remeh, tuan-tuan. Macam tu juga semayang. Sunat ni selain dia menampung kekurangan yang fardu yang wajib, dia menyempurnakan yang wajib. Contoh, dan dia memastikan yang wajib itu kita dapat laksanakan dengan betul. Contoh apa tuan-tuan? Dalam sembahyang kita rukuk. Bacaan dalam rukuk tu sunat. Sunat hayat. Maknanya tak baca pun tak apa. Tapi bila kita rukuk, dalam keadaan kita tak baca lafaz, sebab kita tahu sunatnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kita pun tak baca. Bila kita tak baca, kita rukuk dalam keadaan laju.
yang sunat, maka kita dapat jaga yang wajib. Kita rukuk baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dalam keadaan kita baca tu, kita dah dapat sempurnakan rukuk yang betul serta tamakninah kita. Kadang orang laju je rukuk, baca tidak, dia kata sunat je, tapi rukuk tanpa tamakninah sembahyang dia tak sah. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu sunat je lafaz. Yang wajib, yang rukun kita kena jaga, berdiri betul, sehingga stabil dalam kitab, dalam kitab Bunatul Musalli sebut, berdiri dalam keadaan tetap, stabil anggota dia, dengan kadar paling tidak kadar subhanallah. Dalam mazhab Hanafi sebut paling tidak kadarnya kita rukuk sempurna rukuk tadi, kita i'tidal berdiri betul-betul tu, walaupun tak baca sami Allah liman hamidah, dalam keadaan paling kurang dengan lafaz subhanallah. Kadar lama subhanallah, maknanya paling kurang dah tetap stabil 3-4 saat mesti berdiri betul. Jangan main sujud je, tak sah sembahyang kita. Ataupun kita rukuk laju, kita bangkit terus, tanpa kadar lama subhanallah. Kadar lama ni setelah rukuk kita betul, barulah rukuk betul ni macam mana? Saya cerita buat fiqah pula, buat sembahyang. Rukuk ni kita tunduk paling kurang sekadar tangan kita, had tangan kita ni mencapai lutut kita, walaupun kita tak pegang lutut. Pegang lutut ni dalam sembahyang sunat bila kita rukuk, tapi sekurang-kurang sah rukuk, kita tunduk tu hadnya, kalau kita letak tangan kita di lutut sampai. Tangan mana? Bukan jari, perut tangan ni mesti sampai. Tapi tak letak, nak letak tempat lain pun tak apa, tapi sunatnya letak. Bila kita letak, kita dapat rukuk yang betul. Tu saya sebut tadi, benda sunat jangan ditinggal, so utamanya dalam bab ibadat khususiah, sembahyang dan seumpamanya. Sempurna rukuk, badan belakang lurus, kepala jangan ditundukkan. Ada orang sembahyang di rukuk tunduk kepala dia, ataupun didongak kepala dia. Rukuk masih sah tapi tak sempurna. Macam tu juga sujud dan seumpamanya. Balik kita tengok semula syarat-syarat. Setiap rukun sembahyang ni ada syarat-syarat dia supaya ibadah diterima. Dalam Fatihah pun setidak-tidaknya ada 10 syarat Fatihah kita diterima. Tengok kitab Bunatul Musalli I'anatul Talibin pun ada sebut. Maka dikata tadi apa? Penyaksian persetujuan pengantin perempuan sunat. Maknanya kita boleh tanya dia dan dia bersetuju untuk dia dinikahkan. Yang seterusnya menjaga maruah bapa dan datuk. Ini saya dah sebut lagi tu. Maknanya apa? Wajib atas anak lelaki ataupun anak perempuan yang beragama Islam ataupun kafir, menjaga maruah bapa atau datuknya, sama ada sebelah ibu atau bapa, dan sama ada Islam atau kafir, dengan memberi mas kahwin untuk mengahwinkan seorang perempuan merdeka, atau berkata kepadanya nikahlah dan aku memberimu mas kahwinnya. Maksudnya nak cerita apa? Seorang anak, bila bapak dia nak kahwin, bapak dia tak mampu, maka menjadi tanggungjawab anak untuk memberi mas kahwin kepada bapak dia. Saya dah sebut dah itu. Walaupun bapak dia tu, walaupun dia ni bapak dia belum Islam, boleh diberikan persediaan untuk perkahwinan. Kemudian yang seterusnya perkahwinan orang kafir. Orang masuk Islam, lelaki perempuan, adakah dia kena nikah semula? Dua-dua kafir masuk Islam, adakah dia kena nikah semula ataupun tidak? Sebab dulu perkahwinan ni dia jadi suami isteri, dia nikah dengan cara bukan Islam. Bagaimana pandangan Islam tentang perkara ini? Perkahwinan sesama kafir adalah sah. Maknanya Islam mengiktiraf perkahwinan seorang lelaki seorang perempuan, bila mana dua-dua masuk Islam, maka maknanya dia tak perlu nikah semula. Boleh tuan-tuan. Hal ini berdasarkan hadis tentang Ghailan dan lain-lain yang memeluk agama Islam dan mempunyai lebih daripada 4 orang isteri. Ini zaman Rasulullah. Dia ada 4 orang isteri, dia nak kahwin lebih daripada itu. Rasulullah kata, kekalkan 4 orang isteri sahaja dan ceraikan isteri yang lain
tanpa Rasulullah bertanyakan syarat-syarat perkahwinan mereka. Sebelum tu dia belum Islam. Bila dah masuk Islam, di syariat Islam paling kurang mesti 4 isteri. Maka Nabi kata, ceraikan kecuali 4 yang kau pegang sebagai isteri, maka yang lain itu kau lepaskan. Tanpa Nabi suruh akad nikah semula. Maka maknanya Islam mengiktiraf perkahwinan orang kafir. Bila dia dah masuk Islam, dia tak perlu nikah semula. Ini kita kena terangkan pada bukan Islam. Orang bukan Islam hari ini kadang-kadang dia jadi keliru dengan Islam sebab kita tak fahamkan dia. Ataupun jangan kata orang bukan Islam tak faham, orang Islam pun kadang-kadang tak faham. Sebab tak nak belajar, tak nak memahami. Maka tanggungjawab kita dakwah. Terangkan Islam ni agama yang adil, Islam ni bukan zalim, Islam ni ada hak pada orang bukan Islam. Itu yang sepatutnya berlaku. Ni kita takut kan, mau masuk Islam, wah kena potong lah. Itu kita cakap dulu. Lari dia kan. Takut dia. Rasulullah telah memerintahkan mengekalkan 4 orang isteri sahaja dan menceraikan isteri lain tanpa bertanyakan syarat-syarat perkahwinan mereka. Ini bukti. Maka tak perlu dia nikah semula. Oleh sebab itu tidak perlulah dibahaskannya. Jika mereka mengadu tentang perkara ini, perkahwinan mereka tidaklah dibatalkan, dan jika memeluk Islam perkahwinan tersebut Islam iktiraf. Itu kalau dua-dua masuk Islam. Jika suami isteri yang kafir bersama-sama memeluk Islam, perkahwinan mereka ni tadi berterusan. Itu clear. Hal ini adalah kerana perceraian hanya berlaku disebabkan berlainan agama. Maknanya kalau salah seorang, itu dah ada cerita lain. Daripada Ibnu Abbas, seorang lelaki memeluk Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru kemudian isterinya pula memeluk Islam. Maknanya lelaki masuk Islam dulu. Lelaki tersebut berkata, wahai Rasulullah, dia telah memeluk agama Islam bersama-samaku, maka kembalikanlah dia kepadaku. Asalnya berlainan agama. Kemudian perempuan termasuk Islam. Apa Rasulullah kata? Rasulullah pun mengembalikan isteri lelaki tersebut kepadanya. Adapun suami yang memeluk agama Islam sedangkan isteri masih kafir, perkahwinan mereka berterusan. Tengok tuan, suami masuk Islam, isteri kafir lagi. Perkahwinan mereka berterusan jika isterinya ahli kitab. Ahli kitab ni berpegang dengan akidah sama seperti kita orang Islam. Ahli kitab ni berpegang dengan kitab yang lain yang tidak diubah. Maka mereka ni masih meyakini Allah itu satu, Tuhan tiada Tuhan selain Allah. Maknanya akidahnya betul ahli kitab ni. Ada tak ada hari ni, memang sukar dah nak cari ahli kitab. Kalau isterinya ahli kitab, maka perkahwinan mereka tetap berterusan. Kerana lelaki Islam harus mengahwini perempuan ahli kitab. Itu hukum asal dia. Kalau tuan-tuan tengok enactment undang-undang Islam negeri-negeri pun, ada undang-undang Islam negeri-negeri yang masih ada klausa yang mengatakan perempuan ni boleh ahli kitab. Tapi dah nak cari ahli kitab hari ni bukan mudah, hampir tak ada dah. Namun jika isteri itu menganut agama menyembah berhala, atau tidak beragama, dan dia juga tidak memeluk Islam semasa tempoh eddahnya, perceraian suami isteri itu telah pun berlaku dengan pengislaman suaminya. Kalau dia ahli kitab tak apa. Tapi kalau dia bukan ahli kitab perempuan tadi, suami dia memeluk Islam je, dan dia ni agama sembah berhala ataupun tak ada agama, maka berlakulah perceraian, terputus. Nampak, ini kalau suami masuk Islam dulu. Manakala isteri yang memeluk agama Islam dalam tempoh iddah, tadi termasuk juga kalau dia tak memeluk Islam dalam tempoh iddah, maka berlaku perceraian. Tapi kalau dalam tempoh iddah ni tuan-tuan faham, tempoh seorang perempuan bila dia berpisah dengan suami dia, dia tak boleh berkahwin dengan mana-mana lelaki, ataupun dalam tempoh iddah tadi suami dia boleh rujuk dia kembali. Ini dalam tempoh iddah. Dan iddah ni berbeza-beza ikut situasi orang perempuan. Kalau
apa orang jadi benci dengan Islam? Islam yang bawa siapa? Nabi. Nabi dah tak ada, siapa yang bawa Islam? Para ulama. Kita ajak orang kafir bencikan ulama. Kita ajak orang kafir bencikan Islam. Maka fikirkanlah bagaimana dosanya, sedangkan orang yang ajak orang pada Islam ni besar dia punya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggungjawab kita dakwah. Sebab tu berlaku isteri yang kafir Islam dulu, suami Islam dulu, maka Islam beri cara kaedah dia macam mana dari segi hubungan suami isteri. Adapun isteri yang memeluk Islam sedangkan suami masih kafir, mereka hendaklah dipisahkan semasa pengislamannya. Tengok, isteri masuk Islam, automatik suami dipisahkan daripada mereka. Kalau dia tak nak, macam mana? Sebab tu tadi balik pada bila sebut Islam ni, orang kafir tak boleh ada hak pada Islam dalam bab kekuasaan. Maka macam mana? Islam kena memerintah. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tiada yang lebih tinggi dari Islam. Sebab tu berlaku azan tuan, azan sekejap. Allah Akbar. Bismillah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة شرف الذرية العالية الرفيعة العرش مقام محمد إنك لا تحلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Sikit lagi tuan, kita sambung. Adapun isteri yang memeluk agama Islam sedangkan suaminya masih kafir. Ini isu dia. Isteri kafir, suami dah isteri masuk Islam tapi suaminya masih kafir. Mereka hendaklah dipisahkan semasa pengislamannya. Maknanya apa? Maknanya orang suami yang kafir tadi, dia kena tunduk dan patuh dengan keputusan Islam. Dekat sini yang kadang-kadang berlaku pertelingkahan. Tuan-tuan, kita tengok kadang-kadang dalam bab anak berlaku perebutan Islam dengan bukan Islam. Kita tengok tuan-tuan lebih maklum tentang peristiwa Natrah dulu dan seumpamanya. Bagaimana kita tengok agama Islam ni kadang-kadang diperkotak-katikkan je. Sebab apa? Islam ni tak ada kuasa hari ni.
Dan bila kita berkuasa pun kita tak ikut seperti mana apa yang diperintahkan sungguh-sungguh oleh Islam. Sebab tu menjadi kewajipan kita orang Islam memastikan bahawa Islam ni memerintah. Islam memerintah dan melaksanakan pemerintahan yang sebenar, supaya Islam ni nampak betul dan nampak syumul, dan memang hakikatnya Islamlah agama yang Allah iktiraf. Maka orang bukan Islam takkan berani. Ini yang Rasulullah buat. Dia berhijrah ke Madinah. Ada undang-undang orang Islam yang orang kafir wajib hormat, yang mesti dipatuh. Dan ada undang-undang yang khusus untuk orang bukan Islam, yang orang mana orang Islam jaga kebajikan bukan Islam. Ini yang sepatutnya berlaku macam tu. Kalau kita tengok ayat kitab ni memang ideal. Kalau betul dia boleh aku tak apa. Tapi hakikatnya tak macam tu. Bila isteri dia masuk Islam, suami dia masih kafir, kita kata terpisah hubungan. Agak-agak orang bukan Islam boleh redha ke tidak? Suami dia Islam ambil. Takkan redha punya. Pasti. Sebab apa? Sebab mereka tak dipahamkan dengan Islam yang sebenar. Maka dekat situ ada jalan penyelesaian. Maka kita kena pertahankan hak Islam kita. Kecuali apa? Kalau suami juga memeluk Islam dalam tempoh iddah tadi, dia berpisah dalam tempoh 3 kali suci, suami dia masuk Islam, maka perempuan tu boleh dikembalikan kepada suaminya, kekal dengan akad pernikahan mereka yang lalu. Tak perlu dia nikah semula. Tetapi jika suami tadi memeluk Islam selepas berakhirnya iddah, isteri masuk Islam dulu, kemudian dah habis 3 kali suci, baru suami masuk Islam, suami yang kafir tadi, isteri tersebut tidak boleh kembali kepada suaminya yang kafir tadi, walaupun dia dah Islam, tapi masuk Islamnya lepas habis iddah, kecuali dengan akad nikah yang baru. Dia kena akad nikah yang baru. Sebab bila habis iddah 3 kali suci, dia dah tak ada hubungan apa-apa dah. Nak menunjukkan bahawa selagi ada iddah, Islam mengiktiraf perkahwinan mereka, walaupun perkahwinan bukan dengan cara Islam. Ini Islam. Dia tak membebankan perlu nikah semula. Berdasarkan hadis Nabi tadi, Ghailan, bahawa Nabi kata, kekal 4 orang isteri pada engkau, walaupun kau cerai, kau kahwin dengan cara bukan Islam, tapi Islam suruh paling kurang 4, engkau kena ceraikan 2 lagi. Ini bukti bahawa tak perlu orang kafir, dia bila dia masuk Islam, dia perlu akad nikah yang baru. Maka Islam mengiktiraf perkahwinan asal dia walaupun dengan cara bukan Islam. Ana Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radda bintahu Zainab ala Abil As bin Rabi' bi mahrin jadid wa nikahin jadid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengembalikan anak perempuannya Zainab kepada Abul As bin Ar-Rabi' dengan mas kahwin dan akad nikah yang baru. Dia berpisah. Bila dia berpisah, dia nak kahwin dengan Zainab, setelah mana habis tempoh iddah, maka dia kena akad nikah dan juga mas kahwin yang baru. Maka Rasulullah kembalikan Zainab kepada Abul As. Itu berkaitan dengan hukum hakam perkahwinan. Kalau orang bukan Islam masuk Islam, maka Islam mengiktiraf perkahwinan yang asal, kecuali kalau dia berpisah dan habis iddah, suami tadi perlu akad dan nikah yang baru. Nak menunjukkan apa? Yang pertamanya Islam, tuan-tuan, sebagai kesimpulan, Islam diberi penyelesaian dalam apa sekalipun masalah dalam hidup kita. Ini kita kena yakin. Terutamanya dalam hukum hakam berkaitan urusan kehidupan. Kita tak boleh lari dengan Islam, kerana Islam diberi jalan penyelesaian. Cuma kita je yang kadang-kadang tak faham. Satu, kerana tak ada ilmu. Yang kedua, ada orang yang degil, yang tak nak akur dengan peraturan-peraturan Islam. Ini yang jadi masalah. Hingga orang bukan Islam nampak Islam ni tak cantik. Sampai dia nampak yang buat perkara tak baik hari ni orang bukan Islam. Sampai keluar statement, tak apa, orang kafir pun tak apa, yang penting kafir baik, kafir jujur, kafir tak rasuah. Sedangkan Islam mengiktiraf yang paling utama adalah akidah. Yang perlu dibetulkan akhlak. Sebab tu akidah yang betul, bila akidahnya betul,
Disusuli dengan ibadah. Bila ada ibadah di taat Allah, maka bila orang yang taat Allah, maka akhlak ni jadi baik. Maka Islam mengiktiraf akidah bersama-sama dengan orang yang ibadah. Kerana apa? Terzahirnya akhlak yang baik. Maka betulkan akhlak. Bila sama-sama Islam, maka kita pilihlah akhlak yang lebih baik daripada akhlak yang tak baik. Ini jelas tuan-tuan. InsyaAllah kuliah bulan depan, maknanya lagi sebulan, kita pun dah selesai, dah dapat pimpinan yang baru mungkin. Nak pergi RU ni, malam saya kuliah di Jorak, orang tanya saya, "Ustaz, macam mana Ustaz kita nak memilih?" Kenapa tanya saya? Dia kata kan, tuan-tuan sendiri dah ada pandangan. Bila tuan-tuan tanya Ustaz, Ustaz jawab style Ustaz, saya kata kan. Bagi saya senang je. Yang pertama, kita melihat yang paling memberi manfaat besar pada kita orang Islam. Itu tanggungjawab kita. Mana golongan yang beri, ataupun mana parti ke yang memberi manfaat paling besar pada kita orang Islam, dan paling sedikit mudarat. Kalau ada mudarat, kita ni dah jauh dengan Nabi. Sebab nanti Allah tanya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulihim bima kanu yaksibun. Allah tanya hari di mana nanti aku akan patri mulut-mulut kamu. Tertutup mulut kita. Yang bercakap apa? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita yang bercakap. Kami beri tanggungjawab memimpin pada orang bukan Islam. Sedangkan kita dah tahu dia beri mudarat pada Islam. Tuan-tuan, maka kita kena hati-hati. Saya sebut tadi, yang pertama doa, minta Allah beri petunjuk. Mudah-mudahan Allah beri jalan, Allah nampakkan pada kita yang mana tak beri mudarat pada Islam, pada bangsa kita, akhirat dan dunia kita. Itu yang pertama tuan-tuan. Sekadar beri peringatan, sebab saya dah duduk depan ni, nanti Allah tanya, "Ustaz, kau ngajar, kau bercerita tak bagaimana kepimpinan dalam Islam? Apa yang perlu kita utamakan, dalam memilih hak kepimpinan. Kerana kalau kita tengok zaman Nabi pun, 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga ni, jangan kita kata politik tak ada kaitan dengan Islam. 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga, 9 orang adalah ahli politik yang memegang siasah. Rasulullah tak dikebumikan jasad dia sehinggalah dilantik pemimpin. Sayyidina Ali je uruskan jasad dia. Abu Bakar, Umar, Osman di Saqifah Bani Sa'idah. Buat apa? Nak menentukan kepimpinan umat Islam pada ketika itu. Tuan-tuan, nak menunjukkan memilih pemimpin ni satu tanggungjawab fardu ain bagi setiap orang Islam. Supaya apa? Kita nak memastikan, balik pada kitab tadi, Islam berkuasa terhadap orang Islam sendiri dan orang bukan Islam. Kalau sebaliknya berlaku, maka kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kerana setiap perkara nanti Allah akan persoalkan di hari mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sekadar ini. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini memberi kesimpulan yang pertama tadi saya sebut,
berkaitan dengan akad perkahwinan perlunya saksi. Wajib bagi kita bila kita tahu satu perkara, kita menjadi saksi di dunia bahkan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu perkara haram, kita terlibat, maka kita menjadi saksi di hadapan Allah. Kita tahu perkara baik yang memerlukan kewajipan kita menjadi saksi, maka kita kena jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sorokkan perkara baik. Begitu juga bagaimana kita tengok bila mana berlaku perkahwinan dan berlaku perceraian antara Islam dengan kafir. Bila mana orang kafir masuk Islam, Islam memberi hak keutamaan. Islam itu tinggi dan tak ada yang lebih tinggi daripada Islam, dan Islam mengutamakan hak untuk orang Islam dan bukan Islam itu sendiri. Dan inilah yang kita perlu yakini dan kita perlu fahami supaya Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.